Salam sejahtera kepada semua. Sebelum kita memulakan tentang panduan keselamatan sistem gas berpaip, adakah anda tahu asal-usul dan bagaimana gas boleh terbentuk? Gas terbentuk daripada proses tindak balas tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang mati dan mereput. Proses ini berlaku kira-kira berjuta-juta tahun dahulu. Pada zaman dahulu, bumi kita didiami oleh pelbagai spesies dinosaur dan tumbuh-tumbuhan. Dinosaur dan tumbuh-tumbuhan yang mati akan mereput dan seterusnya tertanam jauh di bawah lapisan tanah dan batu di dasar laut. Akibat dari tekanan dan haba oleh lapisan bumi, ianya telah menukar keadaan haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang mereput menjadi minyak dan gas asli. Jenis gas bahan api yang berasaskan gas yang digunakan di Malaysia terdiri daripada gas asli dan gas petroleum cecair. Gas asli atau dikenali sebagai metana terdiri daripada 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Manakala gas petroleum cecair pula terdiri daripada 2 campuran iaitu gas propana dan butana. Gas asli mempunyai sifat yang lebih ringan dari udara. Oleh itu, jika berlaku sebarang kebocoran, gas tersebut akan naik tersebar ke atas. Tetapi, gas petroleum cecair pula lebih berat dari udara. Oleh yang demikian, jika berlaku sebarang kebocoran, gas tersebut akan turun bergerak ke arah terendah. Gas asli akan disalurkan terus ke premis pengguna melalui sistem gas berpaip, manakala gas petroleum cecair pula ia disimpan dalam tangki bertekanan dalam bentuk fasa cecair dan gas dengan menggunakan kaedah tangki pukal atau silinder sebelum ianya disalurkan ke premis pengguna. Kedua-dua gas ini sebenarnya tidak berbau, tetapi bagi tujuan keselamatan ianya diberikan pembau sebelum diagihkan kepada pengguna. Selain daripada itu, gas-gas ini juga tidak berwarna dan tidak bertoksik. Anda selalu menggunakan gas asli atau gas petroleum cecair untuk memasak, tetapi adakah anda kenal setiap komponen sistem gas berpaip yang ada di premis anda? Mari saya kenalkan setiap komponen-komponen penting di dalam sistem gas berpaip. Keselamatan di stesen gas. Kawasan ini mudah terbakar. Jika anda berada di stesen gas, sila patuhi tanda-tanda amaran berikut. Dilarang merokok. Dilarang melakukan sebarang aktiviti pembakaran. Dilarang menggunakan telefon bimbit. Ingat, jika anda membuat apa-apa aktiviti penggalian di kawasan paip gas dan terjumpa PVC slab seperti ini, sila berhenti dengan serta-merta. Ini kerana terdapat paip gas di kawasan tersebut. Jangan membuang sampah di kawasan laluan atau kemudahan paip gas. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka di kawasan laluan dan kemudahan paip gas sama sekali tidak dibenarkan.
Ingat, sistem pipe gas bukan tempat untuk menggantung sebarang objek. Anda juga dilarang meletak sebarang hadangan atau bahan mudah terbakar berhampiran dengan sistem pipe bergas. Ia boleh mengundang bencana. Pemasangan alat pengesan gas asli dan gas petroleum cecair. Semua pengguna adalah dinasihatkan untuk memasang alat pengesan kebocoran gas sebagai langkah keselamatan. Tetapi, ia perlu dipasang mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Mari kita lihat video berikut untuk mengetahui apakah spesifikasi yang ditetapkan bagi memasang alat pengesan kebocoran gas asli atau gas petroleum cecair. Selain daripada pemasangan alat pengesan tersebut, pengguna juga boleh menggunakan kaedah air sabun untuk mengesan berlakunya kebocoran gas. Mari kita lihat video berikut bagaimana menggunakan air sabun untuk mengesan kebocoran pada sistem pipe bergas. Pengguna juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat kontraktor gas yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga bagi menjalankan kerja-kerja pemasangan dan pembaikan sistem pipe bergas. Jika berlaku kebocoran gas di premis anda, 4 langkah berikut perlu diamalkan. Sila patuhi papan tanda amaran yang ada di setiap stesen gas. Sebarang pembakaran dan pembuangan sampah di kawasan berhampiran dengan pipe gas sama sekali dilarang. Sistem pipe gas bukan tempat menggantung sebarang objek. Pemasangan alat pengesan kebocoran gas adalah digalakkan dan mampu melindungi nyawa keluarga anda. Sebarang pengubah suaian perlu menggunakan kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Ingat, 4 langkah yang perlu dilaksanakan jika terhidu gas di premis anda. Bagaimana? Suruhanjaya Tenaga harap anda faham tentang keselamatan penggunaan sistem gas berpipe. Jadilah pengguna yang bijaksana. Hargailah sumber gas yang kita ada. Dan yang paling penting, utamakan keselamatan anda. Jumpa lagi.